Di saya tu. Ha? Okey. Okey situ. Nama saya tak ada. Betul lah. Betul lah membiasa salah kan? Betul. Astaga. Dah boleh mula. Dah start. Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini di dalam kuliah zuhur yang mana insya-Allah pada tengah hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kitab Pedoman Solat Berjamaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah Pasir Mas Kelantan. Baik, ini insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan tentang kelebihan solat berjamaah dan juga hari ini perbahasannya iaitu berkenaan tentang pendapat salaf. Kalau sebut salaf ni salafus soleh. Salaf. Tapi macam moden nama kan. Tapi kalau bahasa Arab salaf. Salafun. Dia panggil salafus soleh. Kita kalau kitab saya ni muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan telah membilang salaf akan luput sembahyang jamaah akan bala. Allah Akbar. Maksudnya
apabila dia luput sembahyang berjemaah dengan ketiadaan keuzuran, maka dikatakan seseorang itu ditimpa bala. Jadi kalau orang tu dia tak sembahyang berjemaah dengan ketiadaan keuzuran, kalau ada uzuran tak apa. Tapi kebanyakan orang kita ni dia ada uzur. Tapi tak tahulah uzur tu dia ada uzur syar'i. Tapi kalau banyakkan tu kalau bukan uzur syar'i tu, itu uzur dunia lah. Jadi kalau disebut dalam kitab, uzur di sini iaitu keuzuran syarak, pada syarak. Maka di sini kalau seseorang itu dia luput sembahyang berjemaah, dikatakan orang salaf, ulama salaf yang soleh, mereka membilang kata seseorang itu akan ditimpa bala. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Dan adalah setengah salaf keluar ia salaf tadi pergi ke kebun tamar. Jadi satu hari ada seorang ulama salafus soleh, dia pergi ke kebun tamar, ini kebun buah kurma baginya. Kemudian balik ia seorang salaf tadi, tiba-tiba manusia sudah sembahyang asar. Jadi waktu dia pulang tadi tu daripada kebun dia tengok orang dah habis sembahyang asar. Kemudian maka mengucap ia salaf tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia, luput dah aku sembahyang jemaah ini. Tengok. Sebab apa dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena seolah-olah dia tu ditimpa bala. Sebab itulah ada diceritakan pada satu hari. Jadi selipar Nabi pada zaman Nabi dia terputus. Jadi Siti Aisyah dia tergamam bila tengok selipar Nabi tu terputus. Nabi pun mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Siti Aisyah dia tergamam, dia tercengang. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tiap-tiap perkara yang menyakiti dan menyusahkan orang Islam itu adalah dinamakan bala. Nabi sebut, tiap-tiap perkara yang menyusahkan dan menyakiti hati orang Islam itu dikatakan dinamakan bala. Jadi Nabi itu selipar dia putus. Maka bila dia putus, dia katakan perkara yang menyusahkan. Maka Nabi pun menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Siti Aisyah tercengang. Wahai Rasulullah, kenapa kau sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kerana dikatakan sabda Nabi, tiap-tiap perkara yang menyusahkan dan juga perkara yang menyakiti orang Islam itu dikatakan dinamakan bala. Allahu Akbar. Tu. Sebab itulah bala ni musibah kita panggil kan. Musibah ni bukan kata orang meninggal kita kata inna lillah saja. Tak kira lah. Contoh yang kata kita ni memang sangat lapar contoh. Contoh ni kebetulan pula kebetulan dia ni kawan dia tunggu Allah bila lah ustaz nak mengajar ni contoh tengok pergi Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok kat bawah tu makanan tak ada. Contoh jadi dia katakan bala dah sama. Menyakiti kita sebab kita tak makan. Menyusahkan. Tapi alhamdulillah lah yang ada kat sini ni 3-4 orang pun tak apa. Jadi Allah Taala bagi pada dia kemudahan insya-Allah apa ni. Baik. Ya betul, lambat macam kita lambat macam contoh kita nak buat satu perkara macam contoh apa? Kita ada hati kita susah kan. Itu dia katakan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu Nabi sebut tiap-tiap perkara yang menyakiti dan menyusahkan orang Islam itu dinamakan bala. Dan Nabi sebut itu. Sebab tu selipar Nabi tu dia terputus. Bila terputus tu Nabi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bila Nabi sebut situ bahawasanya tu Nabi sebut pada Siti Aisyah, tiap-tiap perkara yang menyakiti dan menyusahkan orang Islam itu dikatakan bala. Terbaik habis.
Kata dia di sini, luput dah aku sembahyang jemaah ini. Kemudian, maka ia pun jadi kebunnya, kebun tamar tadi itu, sedekah kepada miskin-miskin ni, kepada orang-orang miskin. Jadi kebun tadi itu bukan jual. Dia bukan jual. Kita ni jual lagi. Ada keuntungan kita. Dia tak ada jual, dia sedekah habis. Ya Allah. Tengok. Sedekah tu kepada orang-orang miskin. Sebab apa tu? Ganti ini kerana ganti kerugiannya. Itu kata tambah sikit. Kerana ganti kerugiannya. Kerugian daripada dia tidak melakukan sembahyang berjemaah tadi. Rugi sebab tadi. Bukan rugi dengan sebab dunia itu tidak. Rugi dengan sebab dia luput sembahyang berjemaah. Lalu dia sedekahkan kebun dia kepada orang miskin. Allah Akbar. Habis itu. Dan adalah Abdullah ibn Umar. Anak Sayyidina Umar. Radiyallahu anhuma. Luput jamaah sembahyang Isyak. Jadi satu hari itu dia luput sembahyang Isyak. Maka sembahyang ia. Tu kitab tu ada banyak tu boleh. Bagi. Ada banyak. Alhamdulillah. Kitab banyak tu. Dan adalah Abdullah bin Umar. Muka surat 10. Dan adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Luput jamaah sembahyang Isyak. Jadi satu hari Abdullah bin Umar dia luput jemaah solat fardu Isyak. Maka sembahyang ia pada malam itu hingga naik fajar. Allah Akbar. Dia sembahyang tu, sembahyang Isyak tu sehingga naik fajar. Masuk waktu subuh. Sampai waktu subuh habis. Maksudnya singa tu bukan, kalau dalam bahasa Arab tu singa ni dia panggil, dia tak datang dengan ilah, dia katakan hatta. Maksudnya sebelum sampai, maksudnya waktu naik fajar tu, dia bawa habis sembahyang Isyak. Sebab apa tu? Kerana tampal, ini kerana nak gantikan kerugian itu. Nak gantikan tadi, sebab dia tak sembahyang Isyak berjemaah tadi, maka dia gantikan. Dia gantikan dengan sembahyang tadi tu dalam keadaan lama sampai naik fajar. Allah Akbar. Abdullah bin Umar. Dan berkata setengah salaf, tiada meluput akan seorang oleh sembahyang berjamaah melainkan dengan sebab dosa yang mengenai ia akan dia. Allahu Akbar. Apa maksud dia di sini? Jadi kata setengah salaf, tiada meluput akan seorang oleh sembahyang jemaah, tak luput sembahyang jemaah, melainkan seseorang tu dia ada dosa yang timpa pada dia. Dosa tu ada pada dia. Kalau maksudnya gini, kalau kita kata dia sembahyang jemaah tu, sah kata ini aku tak ada dosa mana. Ibarat dia gitu, mana sembahyang jemaah, sah kata masa seolah ditimpakan dosa pada dia. Tak kira sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Ni kena ingat. Saya ulang balik, dia kata setengah salaf, tiada meluput akan seorang oleh sembahyang jemaah. Seorang tadi tu dia tidak akan luput sembahyang jemaah, dia tak akan luput, dia tak akan tinggal sembahyang jemaah dia, melainkan dengan sebab dosa. Melainkan dengan sebab ada dosa yang mengenai ia akan dia. Dengan sebab dosa tu ditimpa pada dia. Allah Akbar. Macam kata contohlah, kita kata si Zaid ni, si Anu ni, kita kata dia buat melakukan satu dosa. Tiba-tiba dia tak sembahyang berjemaah. Saya kata dia tak sembahyang jemaah dengan sebab dia melakukan perkara dosa. Allah, dosa ni umum. Menyakiti hati orang dikatakan berdosa. Menyakiti hati orang dosa tak? Dosa. Mengumpat dan sebagainya lah. Dia ada mengumpat syarak ada juga. Dia suruh syarak ada juga. Tapi pada kebanyakan, kalau kita ada rasa dosa tu, maka sah kata tu, kalau kita tak buat sembahyang jemaah tu sah lah. Kita boleh cam. Ini nak panggil tanda, alamat. Alamat tanda kata aku tak sembahyang jemaah sebab apa ni? Aku tak ada dosa ni. Jangan cakap gitu. Boleh jadi
kalau tak berlaku dosa dengan orang, kadang-kadang kita buat dosa dengan Tuhan. Tu tengok. Itu siapa sebut tu? Itu perkataan salaf. Baik. Tu innalillah lah. Dan adalah Abdullah Ibn Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala. Ni seorang salaf juga. Seorang salaf. Bukan Abdullah bin Umar. Ni Al-Qawariri. Dikatakan seorang salaf. Tabi orang dulu. Tiada meluput akan seorang tadi semayang jemaah. Kemudian datang ke rumahnya. Tiada meluput akan Abdullah bin Umar tadi tu semayang jemaah. Dia ni memang Abdullah bin Umar Al-Qawariri ni. Dia ni tak tinggal semayang jemaah. Kemudian datang ke rumahnya seorang tumpang berhenti. Apa maksud tumpang berhenti? Yang ni tulis itu, yakni tetamu yang datang ke rumahnya. Tumpang berhenti ni tetamu yang datang tidur di rumah dia. Maka bergaduh ia dengan sebabnya. Bukan bergaduh. Bergaduh maksudnya dia sibuk. Dia bergaduh. Duk bergaduh sini, duk bergaduh sana. Kalau orang Kelantan cakap ini sebab dia bahasa Kelantan. Duk bergaduh. Duk bergaduh sini. Duk sibuk sana, duk sibuk sini. Itu panggil bergaduh tu. Kamu dengan baca kitab ni bergaduh apa? Bergaduh ni takkan tetamu datang bergaduh dengan dia. Bukan maksud gitu. Takut salah faham. Bergaduh sebut sibuk. Orang Kedah cakap duk bergaduh sini, duk bergaduh sana. Orang tahu cakap juga sikit. Dia cakap juga. Maka bergaduh bersibuk ia Abdullah bin Umar Al-Qawari tadi dengan sebab tetamu datang ke rumah dia tadi. Biasalah kita pun macam itulah. Tengah raya ni orang datang rumah. Contoh. Contoh ada dah depan mata. Dia ada dah, tak payah pergi jauh. Bergaduh dengan sebabnya sehingga luput sembahyang Isyak berjemaah. Sehingga kan dia tak dapat sembahyang berjemaah waktu Isyak. Maka keluar ia Abdullah bin Al-Qawari itu pergi kepada masjid. Dia pergi ke masjid tu, bukan satu masjid, banyak masjid. Pergi kepada masjid-masjid, tiba-tiba ke semua masjid sembahyang ahli masjid. Dia tengok masjid semua je, orang semua dah habis sembahyang dah. Semua dah habis sembahyang dah. Maka ia pun balik ke rumahnya. Dia pun balik. Hal keadaannya duka cita atas luput jamaah itu. Ini kerana luput jamaah itu. Dia pun balik dalam keadaan dia berduka cita, sedih. Sebab apa? Sebab dia dah luput sembahyang berjemaah Isyak tadi. Dan berkata ia pada dirinya. Berkata di sini maksudnya dia ingat di dalam hati. Dia cakap dalam hati dia. Bukan berkata seorang-seorang. Maksudnya dia berkata dalam hati dia, kena tambah sikit. Dan berkata dan ingat di dalam hati ia pada dirinya sembahyang jamaah lebih atas sembahyang seorang 27 darajat. Jadi kita dah belajar dulu. Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Itu daripada perkataan hadis Nabi dulu. Tak salah kita muka surah 2. Tengok dulu. Kalau muka surah 2 dulu dia kata salatul jamaah afdalu, itu hadis Nabi. Jadi dia teringat pada hadis Nabi tadi, solat jamaah itu lebih atas sembahyang seorang 27 darajat. Apa 27 darajat dulu kita beritahu? 27 kali sembahyang. Bukan 27 kali ganda. 27 ganda di sini, 27 darajat sini dengan mana? 27 kali sembahyang. Ibaratnya kita mengerjakan solat jamaah sekali bersamaan, itu lebih lagi, bukan bersamaan, lebih daripada seseorang itu melakukan sembahyang seorang diri 27 kali. 27 kali sembahyang. Ada orang nak buat, payah nak buat dah. Bukan payah nak buat, tak buat dah. Bukan payah nak buat, dia tak buat dah. Sebab 27 kali.
Ibaratnya kalau kita tinggal solat jamaah Isyak, lepas tu dah tak dapat buat, dia buat 27 kali. Itu ibarat dia gitu. Buat seorang-seorang tapi 27 kali. 27 kali lah 4. 4 rakaat pula. Tengok. 27 set kita panggil lah. Tengok. Hak 20 rakaat, hak 20 rakaat tarawih pun tak tahu lagi dulu ini pula 27 kali semayang. 27 kali 4 tak tahulah. Hak 20 tu pun cukup tak cukup kadang-kadang hak dulu. Baik, tengok. Tengok dia buat apa lepas tu. Maka ia pun sembahyang Isyak itu 27 kali. Allah Akbar, tengok tuan-tuan. Abdullah bin Umar Al-Qawari ni dia buat 27 kali. Tengok ni. Lepas habis dia buat tu, dia buat dah. Kemudian, ni. Tidur ia. Letih juga lah. 27 kali. Memang confirm lelap dah. Tidur dah. Lepas tidur, maka bermimpi ia Abdullah bin Umar Al-Qawari tadi. Hal keadaannya, ia menunggang seekor kuda di belakang puak-puak berkuda. Jadi satu hari tu, dia mimpi tu, dia menunggang kuda. Tapi menunggang kuda tu, duduk di belakang puak-puak berkuda. Duduk kat belakang. Kemudian, maka ia pun bersungguh-sungguh mempecutkan kudanya di belakang mereka itu. Dia pecut tu apa? Dia nak bagi kejar, nak bagi sempat. Nak bagi dan dengan puak-puak kat depan tadi tu. Kemudian, maka tiada dapat sampai bersama-sama mereka itu. Duduk kejar-kejar, pecut-pecut, tak dapat sampai. Dia pun pelik dalam mimpi. Kemudian, berpaling seorang daripada mereka itu, mereka tu puak kuda tadi. Kepada Abdullah bin Umar Al-Qawari, serta berkata ia, salah seorang dari puak tadi, kata apa? Engkau mempenat kuda engkau saja, padahal engkau tidak boleh bersama-sama akan kami. Kata, buat penat je lah kau kejar kami ni. Kau tu tak sempat dah nak bersama kami dah. Dia puak-puak tadi cakap. Salah seorang tadi. Maka berkata ia Abdullah bin Qawari, kerana apa, hei saudaraku? Sebab apa tak boleh? Kenapa aku tak boleh nak pergi bersama dengan kamu? Maka jawab seorang itu, jawablah orang lain pula. Kerana bahawasanya kami sembahyang kami akan Isyak berjamaah. Itu sebab dah. Kami ni sembahyang, puak kami ni puak sembahyang, sembahyang berjamaah waktu Isyak. Dan engkau sembahyang engkau hal keadaannya seorang engkau. Kau sembahyang seorang, walaupun kita kata dia tu sembahyang 27 kali sembahyang dah. Tapi tak sama juga. Level dia tak sama juga dengan orang yang sembahyang berjemaah. Kalau kata saya ni 27, walaupun kata lebih tu, dia lebih sikit dia, tapi tak boleh nak sama. Letaklah turbo ke apa, tak sampai juga. Ibarat dia begitu. Baik, kemudian. Lepas tu, dan kemudian jaga ia daripada tidurnya dan ia berduka cita. Lepas tu dia jaga tidur tu, dia sedih tuan-tuan. Allah Akbar, tengok. Nak cerita kata, Abdullah bin Umar Al-Qawariri ni, dia mengerjakan 27 kali semayang Isyak secara berseorangan diri, tak sama dengan orang yang semayang berjemaah fardu Isyak sekali. Tak sama. Lebih mana? Lebih semayang berjemaah lagi. Allah Akbar. Baik, habis itu. Dan adalah mendapat takbiratul ihram. Ini nak cerita kelebihan pula. Kelebihan semayang jemaah tu satu. Lagi pula kelebihan kita mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini kelebihannya. Ini kelebihan. Lepas tu dia kelebihan tu daripada soft yang pertama, dan juga kita sempat mengangkat takbiratul ihram bersama dengan imam. Tengok. Dan adalah mendapat takbiratul ihram, mengeringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya.
Dia masuk mengiringi ni macam mana tuan-tuan? Maksud mengiringi bersama takbiratul ihram bersama dengan imam, bukan akad takbir sekali menyertai itu, tidak. Maksud mengiringi, kalau sebut dalam kitab, mengiringi dengan mana? Selepas daripada imam mengucap takbir, Allahu Akbar, baru kita angkat takbir. Itu mengiringi. Kalau menyertai itu sekali. Serta. Lain Iring dengan serta lain. Contoh kita kata kan. Kalau kata saya iring ustaz. Saya iring. Dia raja. Dia raja akan pergi dulu. Dia duduk kat belakang. Belakang sikit je. Kalau dia sama, itu dia tak panggil iring. Dia panggil serta. Bahasa Melayu pun kena tahu juga. Bahasa Melayu kan. Takut orang salah faham. Mengiringi, menyertai macam mana ustaz? Saya menyertai kamu. Saya mengiringi kamu. Kalau mengiringi, dia follow kita. Duduk belakang kita. Itu mengiringi. Kalau menyertai, dia sekali dengan kita. Nampak lagi tu. Itu masuk. Itu masuk kata mengiringi. Takut orang salah faham. Tapi bahasa kita dah tak ada macam tu dah. Menyertai, mengiringi, dia kata pergi sekali. Dia nampak sama, dia buat sebenarnya tak sama. Bahasa tak sama. Mari tengok. Dan adalah mendapat takbiratul ihram, mengiringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya. Allahu Akbar. Dan luput itu amat rugi tersebut di dalam kitab Al-Jawharul Mahum. Ada sebut dalam kitab Jawharul Mahum, kitab Jawi juga. Disebutkan mengiringi takbiratul ihram bersama dengan imam tu pahalanya besar. Sebab tu ulama bahas. Macam mana yang dia katakan kita nak mendapat fadilat takbiratul ihram mengiringi dengan imam. Kata setengah ulama, dengan sekira-kira imam itu belum lagi membaca surah Al-Fatihah. Ni kalau kita Zuhur Asar tak tahu dah. Tapi kita agak-agak. Kalau dia baca doa iftitah tu, maksudnya, contoh imam angkat takbir Allahu Akbar. Lepas tu, kita masih lagi, dia baca doa iftitah tak apalah. Kita masih datang tu, kita angkat takbir. Dapat lagi tu. Maksudnya, kadar masa doa iftitah tu apa lama? Katakanlah 30 saat. Maka dalam kadar 30 saat, selepas imam angkat takbiratul ihram selepas imam angkat takbiratul ihram, dalam 30 saat tu kita sempat angkat takbir. Maka dikatakan kita mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam, mengiringi imam. Tu kelebihan. Tu kelebihan. Tapi kalau orang angkat awal lagi tu lagi afdal lagi lah. Tapi dia kata sebab dia dah luput tu bila imam dah baca Fatihah, bila kita angkat takbir dah tak dapat dah fadilat kelebihan takbiratul ihram bersama dengan imam. Tu kata pendapat setengah ulama dalam mazhab Syafi'i kita. Dia tak ada tulis tapi dia ada perbahasan begitu. Baik. Dia kata dan luput itu kita meluputkan takbiratul ihram bersama dengan imam tadi tu, mengiringi dengan imam tadi tu, dikatakan amat rugi. Amat rugi. Itu tersebut di dalam Al-Jawharul Mahum. Habis itu. Dan riwayat daripada Abdul Rahman Ibn Auf, salah seorang yang diberi berita gembira di dalam syurga. 10 seorang sahabat ni salah seorang. Abdul Rahman bin Auf. Seorang yang kaya, yang dermawan. Bahawasanya datang baginya perniagaan di Mesir. Ni tengok. Dia bukan duduk kat Mesir. Datang baginya tadi tu perniagaan di Mesir. Mana ada orang pedagang datang daripada Mesir. Perniagaan apa? 400 unta dengan muatannya. Allah, bila sebut muatan ni, barang-barang harta benda yang ada duduk di unta tu, dia kira sekali. Tu memang kaya lah. Orang dulu gitu Dia kalau jual tu bukan kata dapat unta saja. Sekali dengan muatan-muatan atas tu. Ibaratnya kalau kata dapat lori trailer tu, bukan kosong saja dalam kontainer tu, dalam tu hak kita juga. Sekali dengan isi dia sekali. Tu ibarat dia gitu. Tu ibarat dia lah. Tengok.
Jadi dia kata, datang baginya perniagaan di Mesir itu, di Mesir 400 unta dengan muatannya. Maka keluar ia Abdul Rahman bin Auf mendapat akan dia untuk mendapatkan 400 unta dengan muatan sekali. Dia pergi ambil lah. Kemudian, maka lambat berpalingnya hingga luput akan dia takbiratul ihram serta Nabi SAW daripada sembahyang fajar. Bukan dia masbuk. Dia tidak sempat. Bukan kata dia tidak sempat takbiratul ihram bersama dengan Nabi. Bukan dia kata tinggal rakaat, tidak. Tengok. Dan mendapat mendapat takbiratul ihram, itu maksud mendapat ia. Mendapatlah ia Abdul Rahman bin Auf tadi akan Rasulullah SAW di dalam rokok pada rakaat pertama. Dia dapat lagi. Maksudnya dia tu tak payah nak tambah satu rakaat lain lagi dah. Dia katakan dia tu masbuk saja. Lepas tu tengok apa dia nak buat. Dia dalam solat fardu subuh, Abdul Rahman bin Auf tak sempat nak takbiratul ihram bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu, maka tatkala selesai ia Abdul Rahman bin Auf, selesai daripada sembahyang, bersedekah ia Abdul Rahman bin Auf akan 400 unta yang datang di Mesir itu sekaliannya. Allah Akbar. Sedekah 400 ekor unta. Bukan murah tu. Seekor unta kalau tak sampai kat Malaysia dah berapa ribu dah. 6-7 ribu boleh jadi. Kalilah 400. Kalilah 400. 7 kali 4 ekor unta pun 28 ribu dah. Itu 4 ekor. Kalau 40, 280 ribu. Kalau 400, 2 juta 800 ribu. 2 juta. Nampak sikit, nampak lah 400 ekor unta. Kalau datang 400 ekor, sikit apa? 2 juta. Nampak tak? Itu kita ambil paling murah unta tu. Nampak Tengok ni. Dia bukan jual, dia sedekah akan 400 unta yang datang di masa itu sekaliannya. Tapi di dalam sabilillah. Hanya semata-mata jalan Allah. Sedekah tu sedekah betul-betul. Sedekah betul. Kemudian, maka sembah ia ya Rasulullah. Sembah ni maksudnya bertanya. Kita Jawi dulu dia kata sembah. Patik sembah. Mana patik nak? Bertanya. Takut sembah apa ni? Sembah sungguh ke? Bukan sembah Rasulullah. Sembah ni maksudnya dia bertanya. Ya Rasulullah, aku perbuat bagian-bagian. Maksudnya, aku buat bagian-bagian ni. Aku sedekahkan 400 ekor unta. Maka adakah tercapai aku akan pahala takbiratul ihram? Dia kata, ada tak aku dapat pahala seperti pahala takbiratul ihram? Dia nak tanya gitu. Kemudian, sabda Nabi, tiada. Allah Akbar, tak dapat. Sedekah habis dapat atur tu. Dekat 2 juta dah. Tak dapat. Pahala tu dapatlah, tapi tak sama pahala seperti takbiratul ihram. Tak sampai. Jangan cakap, dia sedekah tu tak dapat pahala. Dapat pahala, tapi pahala tu tak sama dengan pahala takbiratul ihram. Allah Akbar, tuan-tuan tengok. Maka sembah ia lagi, ya Rasulullah, aku jadikan barang yang di atasnya daripada segala mata benda sekaliannya di dalam sabilillah. Apa? Mata benda tu maksudnya apa? Muatan dekat atas apa? Atas unta tadi tu, dia jadikan sabilillah juga. Harta benda kat atas, dekat muatan unta tadi tu, dia sedekah juga. Tengok. Adakah tercapai aku akan pahalanya? Ini adakah tercapai aku akan pahala seperti pahala takbiratul ihram? Soalan dia cakap gitulah. Tapi dia cakap pendek.
Kemudian sabda Nabi tiada. Nabi sebut kata tak ada, tak dapat. Maksud tiada ni tak dapat pahala seperti pahala takbiratul ihram. Pahala tu tetap dapat. Tapi nak pahala level sama takbiratul ihram tu tak dapat. Ibaratnya ginilah. Ni contoh tadi ni ada orang katanya ada buat open house. Contoh Contoh. Level tadi makan mula-mula dengan level sekarang kata sama kami. Tak sama level. Dia level tadi panas lagi. Hari ni tak dapat. Lepas ni kalau makan lepas main tak sama ada level dah. Ibarat dia gitulah. Makan juga. Kenyang juga. Tapi level sama tak? Tak sama level orang datang mula-mula tu sedap lagi. Daripada orang yang datang kemudian. Senang tu kita mesti cerita. Nampak Tamiyah tu je. Nampak tak? Bukan tak dapat pahala. Dia dapat pahala juga. Bukan tak dapat makan juga. Tapi tengok saya lagi, makan ada tak ada, dia sikit je lah. Ibarat dia gitu Contoh nak buat bandingan. Nak buat bandingan tu mungkin nampak. Baik Amir. Kemudian lagi. Dia tak puas hati lagi. Betul-betul Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Nabi lagi. Maka sembah ia. Tanya lagi pula. Adalah di atas tiap-tiap jamal itu. Jamal ni unta adalah di atas tiap-tiap unta itu seorang sahaya bagiku. Aku merdeka akannya bagi wajillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tengok. Jadi tiap-tiap unta tu ada seorang hamba. Hamba ni bukan murah. Mahal. Jadi tiap-tiap seekor unta tu ada seolah-olah 400 hamba. Sebab apa? Tiap-tiap seekor unta ada hamba. Sebab ada hamba jaga. Ibaratnya driver. Kalau orang nak bagi sekali dengan kereta tu, bagi dengan driver sekali. Ibarat dia gitu. Tengok dia kata apa. Aku merdekakan pula. Bukan bagi saja, merdeka pula dah. Aku merdekakan hamba tadi tu. Orang dulu kalau merdekakan hamba tu memang dia orang kaya. Kalau orang ada hamba saja tu, dia simpan, dia tak jadi kaya sangat. Dia simpan hamba dia je. Tapi kalau dia merdekakan hamba dia semua tu, memang orang tu orang kaya sungguh. Kaya sungguh. Tengok. Tengok. Aku merdekakan akannya bagi wajillahi ta'ala. Apa bagi wajillahi ta'ala? Tulis. Yang ni kerana ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu maksud wajillahi ta'ala. Kerana mengikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Itu maksud wajillahi ta'ala. Tu tulis. Dia tanya lagi. Adakah mencapai aku akan pahalanya? Ya Rasulullah. Adakah mencapai aku akan pahalanya? Ini pahala seperti pahala takbiratul ihram. Sabda Nabi tiada. Tak juga. Dah 3 kali dah. Dia tanya, dia buat lagu tu tak dapat juga. Lagu mana ni? Kemudian Nabi pun terang sampai habis lah. Takut dia tanya lain. Takut dia tanya lagi lah, aku sedekah ni pula. Nabi pun buat conclusion sendiri. Nabi buat kesimpulan. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW. Hei Abdul Rahman. Jikalau ada dunia dan barang yang di dalamnya di dalam dunia. Apa perkara yang ada dalam dunia tu? Daripada harta kamu. Banyak mana harta kamu ada? Dalam dunia. Kalau kamu sedekah habis semua. Ibarat dia gitu. Dan engkau jadikan dia harta tadi di dalam sabilillah. Katakanlah Abdul Rahman tu ada harta banyak lagi. Bukan kata yang tadi. Bukan unta tu saja. Harta dunia kamu. Kamu ada harta dunia kamu. Banyak mana? Kata Nabi, tiada tercapai kamu akan kelebihannya. Allah Akbar. Tak tercapai kelebihan pahala takbiratul ihram. Tak dapat. Tak dapat. Allah Akbar. Contohnya kita rasa ni untuk menaikkan semangat kita untuk semayang berjemaah. Wallahu a'lam. Fasal yang kedua. Belum lagi kita dah masuk dah. Baik, jadi kita dah habis dah bab pada menyatakan kelebihan solat berjemaah. Ni kita nak masuk hukum pula. Hukum ni lah yang kita nak praktik, yang kita nak amalkan. Ni yang payah.
Ini tengok. Jadi akan datang ni tengok. Dia kata fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah. Ini syarat-syarat bagi sah makmum mengikut imam. Jadi syarat-syarat sah makmum mengikut imam keseluruhannya ada 12 syarat. Ni banyak ni, ramai orang tak tahu ni 12 syarat ni. Kita duduk sembahyang jemaah, kita dah ingat ikut imam dah padan dah. Cukup dah. Sebenarnya ada 12 syarat. Kalau salah satu syarat ni kita tak menepati, dikatakan ikutan kita tu tidak sah. Yang main-main ni tuan-tuan. Ni bukan syarat sah hukum sembahyang seorang itu lain. Ini qudwah ikutan makmum kepada imam. Kalau tak ada ni, jadi syarat dia tidak sah. Allahu Akbar. Bila tidak sah ikutan mengikut imam, maka tidak sah sembahyang. Ni kita takut ni. Tengok ni. Fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah mengikut imam. Maka adalah syarat-syarat mengikut imam, yakni maka adalah syarat-syarat sah makmum mengikut imam. Dia kata tambah lagi, kena tambah sikit. Maka adalah syarat-syarat sah makmum mengikut imam itu ada 12. Dia semua ada 12. Tiap-tiap satu syarat tu panjang perbahasan ni, tengok. Ni pertama ni. Pertama daripada 12 syarat. Niat mengikut imam. Pendek dia cakap. Tak ada kitab Jawi dia pendek. Maksudnya apa? Tulis. Niat makmum mengikut imam. Syarat dia, yang pertama ni, mestilah makmum tu dia niat mengikut imam. Kalau kita tak niat mengikut imam, tak sah ikutan kita dengan imam. Contoh kita duduk belakang. Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu zuhur. Tapi tak ada niat mengikut imam. Ikutan kita tu tidak sah. Ni akan datang dia bahas ni. Sebab tu dia kata, niat mengikut imam ini, niat seorang makmum mengikut imam. Soalan kata, makmum tu mesti kena ada niat mengikut imam, barulah sah kita mengikut imam. Itu baru kita kata sah. Ini masalah untuk sah ikutan. Untuk sah mengikut imam. Memadai kita niat pada takbiratul ihram. Dan kemudian daripada takbiratul ihram. Ni yang akan datang dia bahas lah ni. Dia bahas. Perbahasannya agak dia detailkan lagi, tengok. Itu satu. Atau berjemaah. Ataupun kita niat berjemaah. Saja aku niat berjemaah, saja aku sembahyang fardu zuhur berjemaah. Dah, hasil dah, dapat dah. Kalau tak sebut niat mengikut imam pun tak apa, asal kata niat berjemaah, boleh. Ataupun satu lagi apa? Niat menjadi makmum, boleh juga. Tambah sikit. Ataupun kita niat menjadi makmum. Jadi ada 3 semua. Sama ada kita niat menjadi makmum, ataupun niat mengikut imam, ataupun niat berjemaah. Berjemaah. Serta takbiratul ihram. Ini serta pada awal takbiratul ihram. Ini bagi menyertai ni. Serta menyertai dah. Menyertai takbiratul ihram. Siapa? Kita akan sebut baru kita sebut kan. Menyertai. Itu bagi serta. Sertanya menyertai lah. Sebab tu dia tak mengiringi. Dia kata serta takbiratul ihram. Ini serta pada awal takbiratul ihram. Kita akan tanya Allah. Baru kita kata sahaja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Tu. Baik. Satu. Atau kemudiannya. Ini atau selepasnya. Selepas daripada takbiratul ihram. Tapi kena ingat. Pada lain daripada solat Jumaat. Ini masalah apa ni? Ni masalah apa? Ni masalah kena ingat. Masalah ni, kalau kita niat
nak mengikut imam selepas daripada takbiratul ihram boleh ke tidak? Kalau semayang fardu selain daripada fardu Jumaat boleh, tapi hukumnya makruh bagi makmum. Akan datang dia beritahu ni. Makmum, contoh kita nak ikut imam. Allahu Akbar. Kita terlupa nak niat ikut imam tadi. Maka kita dalam semayang nak ikut imam boleh tak? Kita nak ikut boleh. Tapi hukumnya makruh, meluputkan fadilat jemaah. Semayang sah tidak? Semayang sah. Tapi ada pun masalah solat fardu Jumaat. Kalau seorang tadi tu dia tak niat mengikut imam pada takbiratul ihram, dia niat tu selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah lupa nak niat, baru dia nak niat. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Pada masalah solat Jumaat. Ni kena ingat ni solat Jumaat ni. Solat Jumaat. Jangan kita ambil remeh-temeh. Benda ni penting. Ni benda ni penting. Lebih-lebih lagi kaum lelaki. Kaum lelaki dia kena ambil cakna hak ni. Adapun Jumaat, dapat dia tulis. Adapun solat Jumaat, maka wajib atas makmum niat mengikut imam dan wajib atas imam niat jadi imam. Bila tu? Serta ini pada ketika takbiratul ihram. Pada ketika serta tu ketika pada ketika takbiratul ihram keduanya imam dan makmum. Dia kena ingat imam dengan makmum kalau pada solat Jumaat, makmum kena niat menjadi makmum, imam kena niat menjadi imam. Bila tu? Pada ketika dia mengangkat takbiratul ihram. Imam pun begitu juga. Adapun pada semayang fardu Jumaat, selain daripada fardu Jumaat, kalau imam kalau dia niat selepas daripada solat Jumaat, selepas daripada takbiratul ihram, maka itu dikatakan boleh. Tak ada masalah kalau imam. Makmum pun boleh. Cumanya imam kalau dia tak niat menjadi imam, katakan dia tak niat sampai habis. Imam. Dia tak niat menjadi imam pun. Sampai habis semayang. Semayang dia sah. Semayang dia sah. Tapi, dia tak dapat pahala tadi. Tapi kalau imam tu, dalam semayang dia niat menjadi imam, maka itu dia mendapat pahala niat menjadi imam. Kalau dia tak niat pun tak apa. Tapi kalau makmum, dia kena niat. Imam sebab dia tak terikat dengan siapa-siapa, sebab dia di hadapan. Makmum dia terikat dengan imam. Sebab tu dia kena ada niat mengikut imam. Ni tengok depan tu. Baik. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata makmum kena niat menjadi makmum, imam kena niat menjadi imam? Sebab apa? Kerana syarat berjemaah pada sembahyang Jumaat. Kerana syarat berjemaah itu pada nakkan sembahyang, nak mengesahkan sembahyang Jumaat. Tambah sikit. Kerana syarat berjemaah pada nak sah sembahyang Jumaat. Kena tambah sikit situ. Kerana nak mengesahkan sembahyang Jumaat. Kalau makmum tak niat menjadi makmum, imam tak niat menjadi imam, maka dia tak sah sembahyang Jumaat tadi. Dia ada satu masalah lagi. Katakanlah imam tu dia tak niat menjadi imam sembahyang Jumaat. Makmum niat jadi makmum. Dalam sembahyang Jumaat. Sembahyang keseluruhan sembahyang Jumaat tu sah ke tidak? Ini ada terperinci daripada ulama. Ulama sebut, kalau sembahyang Jumaat tu cukup-cukup 40 orang. 40 orang cukup juga 40 orang. Imam tu tak niat menjadi imam. Tak niat menjadi imam. Dia tak niat. Makmum niat. Dikatakan sembahyang keseluruhan tu tidak sah. Sebab apa? Dia 40 orang. Sebab 40 orang dibilang sekali dengan imam. Tetapi, kalaulah sembahyang Jumaat itu lebih daripada 40 orang, imam tu tak niat jadi imam pun, makmum niat, dikatakan sembahyang Jumaat itu sah bagi makmum, tapi tidak sah bagi imam. Tu kena ingat tu. Itu masalah dalam kitab fiqh.
Lepas tu kalau semayang Jumaat tu dia lebih 40 orang. Lepas masa dah. Berhenti tengah jalan. Tapi tak apalah, dia tak berhenti tu, dia berhenti stesen kecil. Dia punya stesen kecil tu sampai dah. Nanti tersambung lagi sembahyang mu'adah dan sembahyang yang kedua yang dijamakkan dengan sebab hujan. Ini kalau baca seorang-seorang ni tuan-tuan, dia tak faham. Saya cakap betul-betul, kalau baca apa ni? Sembahyang mu'adah. Sembahyang yang kedua yang dijamakkan dengan sebab hujan. Apa sembahyang kedua? To be continue bulan hadapan. Dia tak boleh nak sambung. Kalau sambung dia kena urai tu. Dia pendek cakap. Ini kita mengaji kitab ni. Kita belajar kitab macam inilah dia punya dia punya seni kitab. Seni dia punya cakapan dia seni. Bila kita rasa payah tu kita nak belajar lah. Dia kalau rasa mudah, orang kita tak cerita lah. Tak sini lah. Dia pandang kita lah. Mudah. Boleh baca. Tapi kalau tak boleh baca, dia baca boleh. Mesti apa? Dia berkerut kan dia punya dahi. Tak faham ni. Tak faham. Siapa? Dia suruh kita belajar sebenarnya. Kitab ni saya mengaji dulu. Payah kitab ni. Bukan payah apa? Sebab tak tahu pekan hukum mereka. Ni kita nak tahu ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Wallahu'alam. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, perempuan. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa saya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua.